Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita dimulakan di Muka dengan Kerajaan Sarawak mensasarkan pendapatan isi rumah rakyat di negeri ini dapat mencapai tahap pendapatan isi rumah median nasional. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, pendapatan isi rumah median nasional adalah RM6,388 jika dibandingkan dengan pendapatan isi rumah rakyat Sarawak pada tahap RM4,978 pada tahun 2022. Namun ujarnya perkembangan ekonomi Sarawak yang amat memberangsangkan iaitu kadar 6.5% pada tahun 2022 menunjukkan rakyat Sarawak mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, kita belum boleh bergembira sepenuhnya dengan pencapaian ini kerana pendapatan isi rumah rakyat pada tahap 4,978 pada 2022 masih belum sampai ke tahap pada peringkat nasional. Saya amat berharap dengan perkembangan ekonomi negeri ini yang amat memberangsangkan pada kadar 6.5% pada 2022, rakyat kita mempunyai peluang dan ruang untuk meningkatkan pendapatan mereka sekaligus memperbaiki kedudukan pendapatan isi rumah negeri ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perhimpunan sempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 di Muka pada Khamis. Majlis dihadiri Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasa dan isteri Puan Sri Datuk Fatimah Muhammad Iskandar. Turut hadir isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 Datuk Sri Fatimah Abdullah, Barisan Menteri Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia merangkap Ahli Parlimen Muka, Datuk Hanifah Hajataib serta div-div kehormat lain. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah keutuhan dan kestabilan politik di bawah pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS telah memberi ruang dalam merangka dan menentu hala tuju yang jelas dari sudut ekonomi negeri ini. Ujarnya atas tujuan sama, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Jelas beliau, sejak 2017, kerajaan negeri telah melaburkan agak banyak dana dari segi pembangunan digital, infrastruktur di bandar dan luar bandar, sumber manusia dan pendidikan, penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui, penyertaan dalam sektor minyak dan gas, di samping meneroka bidang-bidang baharu khususnya ekonomi hijau, ekonomi hidrogen, perniagaan karbon serta penangkapan dan penyimpanan karbon CCS. Usaha berterusan juga dilakukan untuk menarik pelaburan dari luar negara dalam sektor industri yang berasaskan tenaga secara intensif dan penghiliran industri minyak dan gas seperti di Samalaju dan Tanjung Kidurong Bintulu. Pada masa yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberi jaminan sebagai Premier Sarawak dan menerusi sokongan barisan Kabinet Negeri akan melakukan yang terbaik untuk rakyat dan negeri ini. The GPS government is not perfect as much as human beings are not perfect. But let me give the reassurance that as your Premier and supported by my colleagues in the Cabinet, we will continue to strive to do our level best for Sarawak and its people. We are open to criticism as long as they are constructive.
Terdahulu ketika berucap, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sambutan kali ini menekankan semangat perpaduan dan keharmonian kaum di seluruh Sarawak sebagai tonggak kemajuan negeri. Jelasnya frasa Makau Sama Telur ialah frasa bahasa Melanau di Sarawak yang membawa maksud berjalan seiringan amat bertepatan dalam menekankan sifat perpaduan di Sarawak khususnya dan Malaysia secara amnya. Semangat patriotisme ini juga mampu meningkatkan penghargaan dan rasa bangga terhadap sejarah, warisan dan tradisi bangsa di samping mengangkat pengiktirafan terhadap usaha dan perjuangan generasi terdahulu, khususnya dalam kalangan generasi muda. Menurut beliau lagi, pengisian program yang telah diadakan selama 2 hari sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini secara langsung telah menerapkan semangat patriotisme dalam kalangan belia Sarawak. Penglibatan belia dalam pembangunan Sarawak tidak dapat dinafikan kerana belia adalah tunjang, pewaris dan penerus kepada kemakmuran Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah menyeru agar rakyat tempatan sentiasa sepakat dalam mentransformasikan Sarawak menjadi wilayah maju makmur dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Laporan berikutnya, Kenyalang Food Fiesta yang diadakan buat kali kedua pada tahun ini terus mendapat sambutan hangat terutamanya daripada penduduk sekitar Bandaraya Kuching. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan berkata, para pengunjung pesta berkenaan dapat menikmati pelbagai juadah makanan dan minuman serta produk menarik yang disediakan oleh 92 gerai yang berjajar di pekarangan tempat letak kenderaan Stadium Negeri Sarawak. Sekarang kita berada di festival Kenyalang Fiesta, food fiesta lah, yang dianjurkan buat kali yang keduanya lah. Jadi saya lihat pada hari ini malam ini adalah hari yang pertama dan melibatkan 92 store gerai-gerai yang menjual sama dari segi makanan, minuman, alat baju dan sebagainya lah. Dan ini kita melihat pada walaupun malam pertama saya lihat sebentar tadi ada hujan petang-petang, tapi tidak menghampakan ataupun pendatang yang datang untuk berkunjung ke Kenyalang Fiesta ini, karena kita tahu ini adalah satu-satunya dapat memberi peluang kepada peniaga-peniaga untuk mencari keuntungan. Saya rasa ini dia akan dibuat selama untuk 5 hari ya. 5 hari untuk kali keduanya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada Kenyalang Food Fiesta 2023 di Stadium Negeri Sarawak, Kuching pada petang Rabu. Dalam pada itu, beliau sempat berkunjung ke beberapa gerai dan menyantuni para peniaga serta mencuba pelbagai juadah makanan yang dijual. Datuk Snodan turut berkesempatan merasmikan pembukaan hari pertama pesta tersebut. Di bawah pula, Kompleks Pejabat Daerah Bau tidak hanya berfungsi sebagai pusat pentadbiran, malah merupakan mercu tanda ikonik yang menjadi kebanggaan komuniti setempat. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Herijine berkata, dengan reka bentuknya yang terinspirasi dari atap baruk dan ukiran motif bidayuh, projek bangunan baru itu kini menjadi simbol keunikan dan identiti daerah Bau. Menurut beliau, kos pembinaannya yang mencecah 4.59 juta ringgit adalah satu pelaburan yang amat berharga untuk mencapai hasil sedemikian. Inilah satu mercu tanah yang kita idam-idamkan, memandangkan pertambahan penduduk, kesibukan pentakbilan dalam Bau untuk mentakbil 72,000 orang penduduk di Bau. Besar penduduknya dan kita lihat bangunan yang lama tidak lagi mampu untuk menampung pegawai-pegawai pejabat daerah Bau. Jadi hari ini kita telah nampak satu bangunan
yang berdiri megah di atas bukit Bau ini sebagai satu bentuk tanda kita sama-sama 60 tahun merdeka. This is something that we should cherish. We celebrate together after 60 years. We see what we observe for the past 60 years from leap and bound. And with the support of the good governance, bawah pimpinan yang amat berhormat Premier kita diperuntukkan dana sejumlah 7.5 bilion untuk membina bangunan tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan majlis pembukaan rasmi Kompleks Pejabat Daerah Bau pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru itu menambah kompleks tersebut sudah beroperasi pada Julai lepas dengan kemudahan yang lengkap dan berfungsi sepenuhnya. Jelasnya lanjut, dana sebanyak 2.9 juta ringgit telah diperuntuk bagi fasa kedua projek berkenaan untuk tujuan penambahbaikan yang telah dirancang dari segi pemasangan lift selain kerja-kerja luaran untuk keselesaan warga kerjanya. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan surutan sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 di Muka pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Bukan sekadar melaungkan slogan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Kerana slogan tersebut pastinya mengingatkan kita kepada segala rintangan yang kita hadapi demi mencapai perpaduan kaum. Semangat perpaduan dan semangat saling menghormati antara kaum seharusnya terus diperkukuhkan agar Malaysia ini terus melangkah dengan yakin dan berani ke arah negara yang dihormati dan disegani di rantau ini dan insya-Allah di seluruh dunia.